حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. kita au kanatil habal awal i'tiraf, yang kita ambil situ au kanal habal awal i'tiraf. Rejam adalah hukum yang benar terdapat di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina jika dia telah muhsan, baik lelaki ataupun perempuan, apabila telah terbukti perzinaannya, yakni melalui saksi-saksi ataupun mengandung ataupun mengaku ataupun pengakuan. Jadi hak sebelum pada ni kita sudah bincang banyak dah. Cuma hak malam ni berkenaan dengan mengandung tu. Adakah semata-mata mengandung itu boleh jadi sebagai bukti dah tentang perzinaan seseorang perempuan itu, dan dia kena hukum dah? Yang ni kalau dia tak menikah lagi secara sah, kena hukum sebat 100 sebatan. Dan kalau dia sudah menikah dah secara sah, mengandung, maknanya adakah kena rejam? Itu persoalannya. Semata-mata mengandung tu kah atau perlu kepada benda lain lagi? Situ bendanya. Jadi Imam Nawawi ketika membincangkan hadis ini, kita sudah baca dah baru ni lebih kurangnya. Dia kata wa ammal habal, itu Imam Nawawi sebut semata-mata mengikut mazhab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wujubul hadd bihi, wajib dilaksanakan had kerananya. Yani mengandung tu semata-mata jika perempuan itu tidak mempunyai suami ataupun tuan, yang dia tu bukan hamba sahaya. Di antara ulama yang mengikut Umar ini ialah Malik dan ashabnya, anak-anak buahnya. Mereka mengatakan kalau perempuan itu mengandung dan tidak diketahui dia ni mempunyai suami ataupun sayyid, tuan, dan kita juga tidak mengetahui dia ni telah dipaksa, maka dia dikenakan had. Kecuali kalau dia tu orang luar yang baru mari dan dia mendakwa dia ada suami ataupun sayyid, dia mengandung ni hasil daripada perhubungannya dengan suaminya ataupun sayyid dia tu. Kecuali kalau begitu, dan tidak diterima dakwaannya bahawa dia dipaksa jika tidak ada bukti yang menunjukkan dia dipaksa. Dengan dia minta tolong ke ada bukti lain-lain sebelum daripada nyata hamil itu. Tapi Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama mengatakan tidak dikenakan had ke atas perempuan yang mengandung kerana semata-mata mengandung, sama ada dia ada suami ataupun ada tuan ataupun tidak ada, sama ada dia orang luar ataupun orang situlah, tak kira, tak boleh nak dilaksanakan hukuman had ke atas dia. Sama ada dia mendakwa dia dipaksa ataupun dia diam saja, tidak dikenakan had secara mutlak semata-mata kerana mengandung itu. Ini mengikut jumhur ulama. Jadi Imam Nawawi sudah sebut dah lebih kurang ni. Cuma sekali kita tengok nampak macam mazhab Sayyidina Umar di sini mazhab Sayyidina Umar di sini ialah semata-mata mengandung tu boleh dihukum dah. Padahal hak tu tidak berapa tepat itu. Seperti Imam Nawawi sebut itu, Umar berpendapat gitu. Itu saja. Hak yang dinukilkan daripada dia tidak berapa tepat. Kalau Malik betul. Dia kata Imam Malik dan anak buah dia, anak-anak murid dia berpendapat kalau mengandung, itu sudah jadi bukti dah. Dan perlu dilaksanakan hukuman had, kecuali kalau dia mendakwa dia dipaksa dan dia kemukakan bukti. Tak kira lah. Kalau tidak,
dia tidak kemukakan bukti, dia senyap saja, dia tidak mengaku, tak ada saksi, tak ada apa, mengandung, kena. Kalau mengikut mazhab Malik, Imam Malik dan anak-anak buah dia. Tetapi dikatakan, disandarkan kepada Sayyidina Umar. Biasanya dalam kes ini orang kata hak terlebih dulu daripada Imam Malik tu Umar dan Ali. Yang sebetulnya tidak. Mereka itu, Umar dan Ali, tidak berpendapat gitu. Kita tengok dalam Takmilah Fathul Mulhim, jelas. Jelas ni. Jadi Imam Malik dia pegang dengan hak ni lah, salah satu pegangan dia nya hadis ni lah yang kita duduk baca ni. Umar kata begitu. Rejam ni sabit hukum dia kalau 3 perkara ni ada. Salah satunya padanya cukup lah. Dia pegang dengan hak tu. Jadi itu salah satu dalilnya kita ada di hadapan kita ni dalam Muslim ni. Lagi dalil yang lain yang dipegang oleh Imam Malik dan orang yang sependapat dengannya ialah hadis yang dikemukakan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, daripada Qatadah. Beliau berkata, diangkat kes seorang perempuan yang melahirkan anak dengan mengandung selama 6 bulan saja. 6 bulan saja. Dia pun tanya, Umar pun tanya sahabat-sahabat Nabi tentang perempuan hak lagu ni, lagu mana. Jadi 6 bulan beranak saudara. Ali kata, ini pendapat Ali, tidakkah engkau perhatikan, engkau lihat Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung seseorang perempuan tu mengandungkan anak dia, dan masa memisahkan daripada penyusuan ialah 30 bulan. 30 bulan. Artinya kalau kita ambil hak masa menyusu 2 tahun. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Itu hak bui menyusu 2 tahun cukup. Lepas tu kalau tambah 6 bulan, dia jadi 30 bulan. 30 bulan. Jadi 2 tahun tu 24 bulan. Jadi capa 6, jadi 30. Maknanya 30 bulan. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala kata begitu? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Maknanya ni betul dah ni. Kena dah kira-kira ni. Maknanya sekurang-kurangnya mengandung paling cepat 6 bulan. Begitu. Jadi dalil dianya, hujah dianya, kalau Umar dan Ali ni dia tidak rejam perempuan ini yang melahirkan anak 6 bulan, selepas nikah 6 bulan melahirkan anak. Sebab apa? Kerana tidak kurang daripada jangka masa 6 bulan mengandung. Maknanya kalau mengandung kurang daripada 6 bulan, ini tidak sah ni daripada orang yang dikatakan suami dia tu. Maknanya mesti ada orang lain kalau sebelum 6 bulan tu beranak. Tapi kalau suami dia ada, lepas tu lepas 6 bulan boleh beranak, itu tak apa. Tidak sabit perzinaan dia. Jadi kalau tidak, waktu mengandung tu paling kurangnya 6 bulan, dan sabit dia ni beranak tu sebelum 6 bulan, cukup 6 bulan, tentu mereka itu rejam. Jadi Umar dah nak rejam dah. Jadi nak rejam ni atas rasa apa? Atas rasa mengandung secara tidak betul. Makna gitu. Ini dalil mereka lah. Tapi dalil jumhur ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan lain-lain lagi, kalau kita perhati sejarah Sayyidina Umar ni, mana tidak ada sabit dia telah merejam seseorang perempuan semata-mata kerana mengandung. Melainkan kalau ada pengakuan, di samping mengandung, perempuan itu mengaku dia ni berzina, itu ada. Tapi kalau semata-mata mengandung, tidak ada. Jadi kita nak kata ini mazhab Umar, tidak tepat. Sebab mazhab Umar ni sebenarnya penting. Sebab itu Syah Waliullah pun dia ada tulis risalah, dan ada dulu ada terjemuh dan hurai fiqh Sayyidina Umar. Sebab ini penting mengikut Syah Waliullah ni. Fiqh mana-mana ada ni boleh katakan asas dianya, sumber utamanya ialah Umar.
Jadi kita kena pastikan tu, yalah kan Umar lagu tu. Tapi mengikut umum hak tersebar ni dikatakan Umar berdasarkan ni lah. Berdasarkan ni mazhab dianya semata-mata mengandung tu sudah boleh dilaksanakan hukuman had ke atasnya. Tapi itu tidak tepat. Hak tepatnya tidak pernah ada dalam sejarah dia yang menyebutkan kerana semata-mata mengandung dia melaksanakan hukuman. Tak ada. Buktinya ada beberapa di sini. Yang pertama, riwayat daripada Tariq bin Shihab. Dia berkata, Umar telah mendapat tahu, orang wayak kepada dia, ada seorang perempuan ahli ibadat mengandung. Dia ni kuat ibadat tapi mengandung. Umar pun kata, aku fikir, kata dia ni tengah malam bangun sembahyang. Kerana terlalu khusyuk sangat tu sujud, dia sujud, bila khusyuk sangat tu dia sujud, dia tidak khabar ada orang mari. Tu dia. Aku fikir lagu ni. Kata dia. Fa'ataha ghawin min al-ghuwat fatahashamaha, dan mencerobohnya. Fa'atathu, perempuan itu pergi berjumpa dengan Umar. Dia cerita memang lagu tu, dia cerita gitu. Fakhalla sabilaha, Umar melepaskannya. Ni mengandung. Dia tidak mengaku kata dia berzina, cuma dia kata ada orang buat gitu. Tetapi kalau mengikut Imam Malik, dia kata dia tidak mengaku berzina. Dan dia kemukakan, dia ayat dia tidak terlibat, cuma ni ada orang yang buat jahat kepada dia. Ada bukti. Kalau mengikut Imam Malik pun tak kena juga hukuman itu. Lepas tu satu lagi yang dikemukakan oleh Abdul Razak juga dalam musannaf dia, babul bikr wa thayyib tustakrahan, mana anak dara dan orang yang sudah berkahwin yang dipaksa tu dalam perzinaan tu. Riwayat daripada Tariq juga lagu tu juga. Lepas tu riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai, dia kata ada seorang perempuan mengandung. Sayyidina Umar dapat tahu. Sayyidina Umar pun perintahkan supaya dikawal, dijaga perempuan itu sampai melahirkan anak. Bila begitu, zaman dulu dia tidak ada kemudahan dari segi kemajuan perubatan ke apa pun tidak ada. Cuma tunggu perempuan itu melahirkan air hitam saja, tak ada kapur. Umar pun kata, lammatu syaitan, ini sentuhan syaitan. Jadi tidak kata semata-mata mengandung hukum. Ini bukti yang kedua. Yang ketiga, riwayat daripada Abdullah bin Abi Umayyah bahawa ini pelik cerita ni. Ada seorang perempuan mati suami dia. Lepas tu orang lain mari minai dia. Selalu bila habis iddah tu. Jadi bila dia duduk dengan suami baru dia ni 4 bulan je. 4 bulan setengah. Beranak lah. Tak ada cukup 6 bulan. Tu cerita. Maka si suami dia hak baru saat ni kata, mana? Mana tu? Bini dia tu pun kata, perempuan tadi kata, huwa minka, ini anakmu lah. Dia tu pula kata, tidak, demi Allah, ini bukan aku, kata dia. Jadi cerita tu, kes itu sampai kepada Sayyidina Umar, dibawa kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun hantar orang utusan dia kepada perempuan itu supaya pergi jumpa dengan dia. Dan dia tanya, perempuan itu kata, huwa wallahi waladuhu, ini demi Allah, kata anak dia, kata dia. Sayyidina Umar pun tanya selidik tentang perempuan itu. Orang-orang semua cerita perempuan ni orang Ju, orang molek, orang baik, tak ada apa-apa, tak boleh. Sayyidina Umar pun lemah. Lagu mana? Lagu mana ni? Lagu ni. Lepas pada tu dia pun hantar orang supaya panggil orang-orang tua, perempuan-perempuan, bidai-bidai, apa panggil. Panggil. Daripada zaman jahiliah lagi, hak tua-tua ada panggil belaka. Kumpul. Lepas tu dia pun tanya, lagu mana mengikut pengalaman kamu? Hak lagu ni. Mereka pun cerita masing-masing kata gini. Ada di antara mereka yang kata gini. Dia tanya perempuan tu, kamu semasa menikah tu masih keluar haid ke tidak? Lepas pada mati suami tu keluar haid ke tidak? Dia tanya. Perempuan tu kata, ya keluar, kata dia.
Lepas tu perempuan saat ni, orang tua saat ni kata, saya ni pendapat saya nak ayat. Apa cerita dia ni? Dia kata ni kandungan daripada suami dia hak dulu ni, bukan hak baru. Gitu cerita. Ni kandungan ni daripada suami dia hak dulu, bukan hak baru. Dia mengandung tu, tapi dia keluar darah. Bila keluar darah semacam tu, jadi anak ni jadi lemah. Anak ni jadi lemah, jadi macam tak ada lah. Begitu pada perasaan dia tu. Sehingga apabila dia berkahwin, lepas pada habis iddah 4 bulan 10 hari, dia bernikah, wa asabahu al-ma' min zawjiha. Dia mendapat air daripada suaminya yang baru, siraman baru. Gitulah kita kata in ta'asha wa taharraka. Anak dalam perut tu mula bergerak. Hak selama ni duk senyap tu jadi gitu. Dia maknanya jadi segar. Dan berhenti darah. Ni dia beranak ni cukup 9 bulan daripada suami dia hak dulu ni. Cukup 9 bulan. Dia kata anak hak dulu ni cukup 9 bulan. Hak lain-lain tu pun kata sadaqah. Betul dia tu. Memang hak dia kata tu betul, kata dia. Inilah keadaannya. Jadi Sayyidina Umar pun pisahkan perempuan itu dengan suami dia kemudian. Dan Sayyidina Umar kata, aku tidak pisahkan kamu kerana aku marah ataupun tak kenal dengan kamu. Tak. Aku sudah tanya dah orang ramai tentang kamu berdua ni. Hak aku tahunya kamu berdua ni orang baik-baik, tak ada apa, kata dia. Tetapi aku naknya dengan cara aku pisahkan ini, putuskan, supaya orang-orang perempuan ini bercermat sedikit dalam masalah menikah ni. Janganlah cepat sangat menikah. Maknanya lepas pada suami mati itu, jangan 4 bulan 10 hari cukup tu gak dah. Lepas pada tu itu dah tengok dulu. Supaya berhati-hati, takut-takut jadi ginilah. Jadi maknanya saya nak tidak juga di sini. Dia berhati-hati, tengok. Di situ dia berhati-hati, tidak kata semata-mata mengandung. Kalau mana ni tak betul ni daripada suami yang kedua, mesti dia orang lain. Tidak. Tapi Imam Malik, bagi Imam Malik, dia boleh jawab. Ini pun ada bukti juga. Bukan makna kita kata mengandung tu semata-mata mengandung tu selalu. Kalau ada bukti yang menafikan, maka tertolak juga hukum tu. Tetapi tidak berapa sedap dah lah Imam Malik tu. Lepas pada tu, cerita ni juga ada di dalam Musannaf Abdul Razak, bab perempuan yang melahirkan anak selepas 6 bulan mengandung. Dan dalam Baihaqi pun ada juga dalam Kitabul Adad, babul haid alal hamd, yakni mari haid pada ketika mengandung. Dalam riwayat Baihaqi tu ada tambahan. Jadi perempuan tadi, bidan tadi, dia tanya perempuan tadi, bila mata ahduki bizawjik, bila setubuh dengan suami hak terakhir. Dia tanya. Gitu ada tambahan. Qalat, perempuan itu kata, qabla an yamut, sebelum dia mati. Gitu. Lepas tu di akhir dia sebut, pada ketika dia melahirkan anak itu, sebenarnya dia melahirkan cukup 9 bulan. Jadi sah daripada suami yang pertama. Imam Bukhari pun ada isyarat juga, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam At-Tarikhul Kabir, di bawah biografi Abdullah bin Abi Umayyah. Situ dia ada sebut cerita. Jadi maknanya betul dah waktu tu Sayyidina Umar tidak melaksanakan hukum rejam terhadap perempuan tadi kerana mengandung semata-mata. Tidak. Dan waktu betul daripada suami dia yang dulu. Adapun boleh mengandung ke perempuan ni, dah dia keluar haid, boleh ke dia mengandung? Tidakkah orang kata kalau keluar haid ni tak boleh mengandung? Tapi tidak. Mana ada kes-kes yang jarang-jarang benar berlaku, boleh mengandung. Mana perempuan yang keluar haid tu belum tentu lagi dia tidak mengandung, walaupun beberapa kali dia keluar haid, boleh jadi dia mengandung. Buktinya di sini. Dia mari di sini.
Aisyah kata, hadis Aisyah dalam Baihaqi juga, Sunan Baihaqi juga disebutkan riwayat daripada Aisyah. Aisyah kata, saya duduk jalin benar Nabi SAW pada ketika itu duduk tampung kasut dia. Pada ketika itu peluh keluar di dahi Nabi SAW. Wa ja'ala araquhu yatawallad nuran, kata. Jadi peluh tu bila dia tengok, nampak peluh tu sinar, kilat-kilat peluh Nabi tu, comel lah. Aku pun terkejut lah. Aisyah kata, apa yang pelik ni? Walaupun Nabi tahu dah pelik tu, tapi sekala tidak lagu tu. Nabi SAW pun tengok kat aku. Apa? Kata dia, terkejut tu. Aisyah pun kata, dahimu berpeluh, kata dia, dan peluhmu mengeluarkan cahaya. Mana bersinar peluh. Kalaulah Abu Kabir Al-Hudhali tengok, tentu dia akan kata, engkaulah orang yang paling berhak dengan syairnya. Dia pernah mengungkapkan satu syair, menggambarkan seorang yang memang istimewa, seorang yang suci, seorang yang lebih lah. Kalaulah Abu Kabir Al-Hudhali tu tengok keadaanmu ketika gini, tentu dia kata orang yang paling layak dengan syair dia itu ialah engkau. Nabi SAW pun tanya, apa kata Abu Kabir? Aisyah pun kata, yaqul wa mubarra'un min kulli ghubri haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'i mughili fa idza nazarta ila asirrati wajhihi baraqat kabarqil 'aridil mutahallili. Tu syair dia. Wa mubarra'un min kulli ghubri haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'i mughili fa idza nazarta ila asirrati wajhihi baraqat kabarqil 'aridil mutahallili. Itu syair. Apa maknanya? Maknanya dia seorang yang bukan hasil daripada saki baki haid. Dia juga bukan anak hasil daripada penyusuan yang tidak baik. Dia juga bukan anak yang dikandungkan ibunya ketika ibunya masih menyusu. Itu muril. Kalau engkau perhatikan kepada kulit di dahinya, ataupun jalur-jalur di dahi dia, baraqat kabarqil 'aridil mutahallili, yang mana bersinar-sinar seperti mana bersinarnya, cerahnya awan di balik kilat di balik awan. Seperti cerahnya kilat di balik awan tu kan, cerah lah, begitulah nampak di dahi dia tu sinar-sinar. Maknanya ini menunjukkan orang ni orang yang istimewa, bukan hasil, bukan anak kepada perempuan yang mengandung pada ketika ada saki baki haid dia ataupun perempuan anak kepada orang perempuan yang menyusukan, yang mana susu dia tu tidak baik. Dua, mana tidak sihat lah. Yang ketiganya, bukan anak yang dikandung oleh ibunya pada ketika ibunya menyusukan anak yang lain. Mana tiga perkara tu tak ada. Aisyah pun kata, Nabi SAW pun bangun dan dia kucup antara dua mataku. Waqala, dan Nabi SAW kata, jazakillah ya Aisyah anni khairan, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, kegembiraanmu kerana melihat aku tidak lebih daripada kegembiraan aku kerana melihatmu. Maknanya seperti mana kamu senang dengan aku juga sangat senang dengan kamu. Jadi hak nak sininya Baihaqi kata gapo. Selepas dia kemukakan riwayat ini dengan syair-syairnya sekali, dia kata, fa fi hadha kad dalalah ala anna ibtida' al-haml qad yakun fi halatil haid. Ini macam dalil lah, kata dia, bahawa permulaan kandungan itu, mengandung tu boleh jadi berlaku pada ketika masih ada haid, masih keluar haid. Nabi SAW tidak bantah ni syair ni. Kalau tak betul, Nabi SAW tidak duduk dia. Walaupun ni bukan syair Aisyah, bukan syair syair sahabat alim-alim, tidak. Tetapi maknanya kandungan dia tu kalau tak betul, Nabi SAW dia akan tegur selalu. Ni dia tidak kata. Maknanya boleh jadi mengandung tu pada ketika mai kotor tu boleh jadi.
Sebab itu Nabi tidak ingkar. Kata dia, lam yunkir ala ma tamathalat bihi Aisyah min asy-syi'r al-awwal. Mana bait yang pertama tu yang diungkapkan oleh Abi Kabir Al-Hudhali. Kerana di dalam bait yang pertama tu disebutkan anna ba'dhan nas yuladuna ala baqayal haid. Mana setengah-setengah orang ni memang lahir ataupun dia dikandung oleh ibunya ketika masih ada lagi sakit baki haid. Boleh jadi berlaku begitu. Jadi walaupun jarang. Jadi ini menunjukkan hak perempuan tadi, hak zaman Sayyidina Umar tadi, macam mana selepas pada suami dia mati dia keluar haid lagi dan dia mengandung. Tidak kata mustahil benda tu. Benda tu boleh berlaku. Walaupun jarang. Lepas tu banyak lagi banyak lagi riwayat yang lain yang disebutkan di sini yang menunjukkan bahawa tidak semata-mata mengandung itu mana terus Sayyidina Umar rejam ataupun hukum had terhadap orang itu. Di antaranya riwayat Abi Yazid, ada seorang itu dia menikah dengan seorang perempuan. Perempuan tu ada anak perempuan daripada orang lain lah, dengan suami lain. Yang hak ni orang ni pula dia ada anak lelaki dengan bini hak lain. Dengan bini hak lain. Lepas pada tu anak ni besar lah, anak lelaki hak anak betina ni besar. Jadi berzina. Dua orang tu mengandung lepas pada tu. Bila Sayyidina Umar pergi ke Mekah, orang bawa kes itu kepada dia. Dia bertanya mereka berdua. Mereka berdua mengaku. Memang mengaku. Umar pun sebab apa ni, moga dia tidak menikah secara sah lagi kan. Jadi Umar sebagai melaksanakan had. Jadi maknanya Sayyidina Umar tanya dulu, tidak kata semata-mata mengandung tu. Mana kalau dia tidak mengaku, dia tidak akan laksanakan. Setelah dia mengaku, baru Sayyidina Umar laksanakan hukuman had itu. Jadi orang yang mengatakan Sayyidina Umar semata-mata mengandung tu, walaupun tidak ada pengakuan pun, seperti mazhab Imam Malik, dia sudah kata kena laksanakan hukuman had, itu tidak tepat. Termasuklah hak Imam Nawawi sebut tu terlalu umum sangat tu. Dia kata Umar berpendapat begini, Imam Malik ikut dia. Sebenarnya Umar tidak begitu. Ini contoh-contohnya. Dan perempuan itu dia tidak hukum selalu. Pasal perempuan itu mengandung siapa dia melahirkan anak. Lepas tu baru itu. Lepas tu Umar kata nikahlah dua orang ni. Bagaimana? Tapi tak sih. Ni hadis ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Tapi tak sih. Jadi tak jadi nikah. Betul. Jadi ini hadis-hadis ni setengahnya anda tinggalkan sebab takut jadi panjang. Banyaklah hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Umar tidak menghukum perempuan tu semata-mata mengandung. Dia tanya dulu. Kalaulah semata-mata mengandung tu sudah cukup untuk membuktikan zina, tak perlu dah dia soal. Ni soal semacam. Menunjukkan mazhab dia tidak gitu. Supaya yang dipegang oleh Imam Malik tu tidak. Lagi riwayat lagi. Hak ni hak Ali pula ni. Zaman Sayyidina Ali. Riwayat daripada Sya'bi Ali, di zaman dia telah dibawa seorang perempuan mengadak dia, perempuan Hamdan. Perempuan dari Hamdan dia nama tepat. Yang mengandung. Orang panggil dia Syarahah. Dia telah berzina. Ali pun kata kepada dia, takut orang tu paksa mu dia kata. Perempuan tu kata, tak. Ali pun kata, takut dia menyetubuhimu ketika engkau sedang tidur. Ali kata, takut mu tak khabar. Dia kata, tak. Dia khabar. Ali pun kata pula,
takut-takut dulu mu ada suami musuh bagi puak-puak ni. Jadi dia sebagai balas dendam kau, bagaimana kau? Dan engkau susuk tu, engkau menyembunyikan hak tu. Mu tak layak tu. Dia kata tak ada apa-apa. Umar pun tahan dia, sehingga apabila dia melahirkan anak, melahirkan anak, dia sebat pada hari Khamis 100 sebatan, dan rejam pada hari Jumaat perempuan itu. Hadis ini dikemukakan oleh Abdul Razak dalam Musannafnya dan Baihaqi dalam Sunannya. Jadi sini juga lagu tu, Sayyidina Ali tidak semata-mata mengandung tu hukum selalu. Bahkan dia soal tu kalau boleh halah kelepah lah. Tapi mengaku semacam, kerana mengaku di sini kerana mengaku. Jadi hak sebenarnya, hak boleh sabitnya saksi dan mengaku. Mengandung tu tidak. Hak tu kalau disertai dengan pengakuan. Kalau tak mengandung pun, saksi ada ataupun dia mengaku, kena juga. Kalau mengandung, tak. Hak jumhur ulama tu lah hak lebih kemahnya. Lepas tu ada cerita lagi. Hak ni Ibnu Qudamah dalam Mughni, dan Syekh kita Al-Uthmani. Jadi tuk guru kepada Taqi Uthmani ni, Uthmani juga, Zafar Ahmad Uthmani, pengarang kitab I'la'us Sunan. Itu tuk guru dia, salah seorang tuk guru dia lah. I'la'us Sunan ni pun masyhur juga kitab, kitab besar. Kalau nak tengok hujah-hujah mazhab Hanafi daripada hadis dan asar, tengok ni lah. Dia tidak bincang hadis-hadis, semua hadis hukum saja. Hadis hukum saja. Tu pembelah jilid. Dia dalil kepada mazhab jumhur ni, iaitu hadis yang dikemukakan oleh Sa'id bin Mansur daripada Hashim, bahawa ada seorang perempuan, dia angkat kes dia kepada Umar bin Al-Khattab. Dia ni tak ada suami dan dia sudah mengandung pada masa itu. Umar tanya ni, dia pun kata, saya ni memang berat kepala, kata dia. Perempuan yang berat kepala. Maknanya kalau tidur tak khabar lah. Maksudnya berat kepala tu gitulah. Kalau tidur, kata tidur mati. Itu makna thaqilatul ra's. Ada seseorang telah menyetubuhi saya ketika saya tidur. Saya kabar-kabar tu dia selesai dah. Tu makna gitulah kita terjemah. Apa dia hak senang, famastaiqaztu hatta faragha. Kabar-kabar tu makna selesai. Umar pun dara'a anha al-had, tidak melaksanakan had ke atasnya. Pasal tidak ada kena-mengena. Tapi bagi pihak Imam Malik, dia kata ni lain cerita. Kita kata tak kena juga kalau lagu ni. Ni wati syubhah kau, ataupun dengan tersilap kau, ataupun dalam keadaan tidur kau tak khabar kau, ni tak kira ni. Jadi Imam Tahawi dan lain-lain jawab, dia kata Sayyidina Umar kata ni mengandung ni kalau dia takwil lah, disertai dengan pengakuan dan jelas mengandung itu kerana zina, sama ada dengan mengaku ataupun ada saksi. Hak tu, lagu tu hak maksud Sayyidina Umar kata mengandung tu, bukan semata-mata mengandung. Jadi boleh jadi riwayat tadi juga, tapi dalam lafaz yang lain disebutkan dibawa kepada Umar seorang perempuan yang mengandung. Orang pun kata dia berzina. Sambil menangis perempuan itu pergi. Jadi Sayyidina Umar pun tanya dia, apa sebab kamu menangis? Dia kata ada seorang naik dia pada ketika duduk tidur. Sayyidina Umar pun lepas. Mana dia tidak melaksanakan had. Tak apalah tu. Jadi kalau kita nak tengok hak ni dalam Muslim ni, zahir kata-kata Sayyidina Umar tu nampak macam mengandung tu semata-mata pun sudah perlu dilaksanakan had ke atasnya, ke atas perempuan itu.
berdasarkan zahir. Tapi banyak asar-asar yang lain yang menunjukkan bahawa semata-mata mengandung itu tidak lagi dikenakan had, tidak memadai untuk membuktikan perzinaan seseorang itu. Jadi bila sudah ada bertentangan ni, dari segi asar ni bertentangan, jadi sudah ada syubhah. Bila ada syubhah, jadi hudud ni tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan adanya syubhah ni. Syubhah ni makna nas ni, dalil-dalil ni nampaknya berbeza-beza. Daripada Sayyidina Umar sendiri pun nampak tak serupa. Jadi hudud ini tandari'u bimithli hadhihi syubhat. Dengan syubhah-syubhah lagu ni hudud akan tidak dilaksanakan. Jadi tidak bolehlah kita nak kata kena dilaksanakan hukum ni semata-mata kerana mengandung, selagi tidak disokong oleh i'tiraf dan ataupun bayyinah. Gitulah. Begitu juga cerita hak Sayyidina Ali itu. Cerita hak Sayyidina Ali itu, dia tidak rejam syarahah tadi dengan semata-mata nyata mengandung dia. Bahkan dia ajar, dia wayak takut gini nak suruh lepas, tapi dia tidak tidak lari. Bila dia mengaku, maka barulah Sayyidina Ali rejam. Jadi kerana ada mengaku juga, bukan semata-mata mengandung tu boleh kita kata dia berzina selalu. Dan kita tak boleh kata kalau seorang perempuan itu dia mengandung, dia mengandung. Jadi kita nak kata berzina lalu, tak boleh. Kalau kita tidak ada bukti, kita kata begitu, dia termasuk di dalam menuduh juga. Sebab kita tidak tahu. Macam tadi kan Sayyidina Umar kata lammatu syaitan. Boleh jadi ini gangguan syaitan, jin, boleh jadi. Dia asalkan dia tidak mengaku dan tidak ada saksi, walaupun mengandung, tidak dikira dia berzina. Dan nak kata dia berzina, apalagi nak hukum, nak kata dia berzina pun tak boleh kalau dia tidak mengaku. Kalau dia tidak mengaku. Sebab ada banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Itulah apa ni, lebih kurang gitulah berkenaan dengan hak pengakuan tu. Dan ia disebut oleh Sayyidina Umar 3 perkara. Kalau ada pengakuan ataupun saksi ataupun apa dia tu mengandung, maka rejam itu adalah hukum yang benar, yang hak, yang perlu dilaksanakan. Habislah situ. Kemudian kita masuk kepada bab seterusnya. Kalau dalam hak ni bab tula, ya, di bawah bab tula. Tapi di dalam Takmilah Fathul Mulhim ni dia buat bab suku-suku pula, iaitu bab man i'tarafa ala nafsihi bizzina. Situ kita masuk bab tu. Ini bab orang yang mengakui berzina. Mengakui berzina. Wa bihi qala haddathani Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Layth bin Sa'd qala haddathani abi an jaddi qala haddathani Uqayl an ibn Shihab an Abi Salamah bin Abd Al-Rahman bin Auf wa Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah annahu qala ata rajulun min al-muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وحدثنيه
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وبه قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله إنه قد زنى الأخر، لا والله إنه قد زنى الأخر. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو 3. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. قال فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله
تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه. وقال في الحديث: وقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. وبه قال حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو 3 ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. فرجمها. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت
فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموه فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت وبه قال حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد البسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه ب100 شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه عباو حبي بعض تسكت.
Kalau hak Imam Nawawi ni tak habis lagi. Hak ni pun bagus sekali. Hak mengaku ni hadis dia. Hak mengaku. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau berkata, ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang Islam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di dalam masjid. Orang itu berseru dengan katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya. Dia pergi ke arah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling pula daripadanya, sehingga dia mengulangi 4 kali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia telah bersaksi atas dirinya sebanyak 4 saksian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, lalu berkata kepadanya, adakah engkau gila? Gila kau? Dia gitulah. Faqala la. Dia kata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mu sudah muhsan kau? Mu sudah berkahwin secara sah? Dia kata ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, pergilah, bawa dia pergi, rejamlah dia. Ini hadis ini ringkas. Kemudian saat ini kita sudah baca banyak ni, ada lagi detail dia ni. Mana beberapa hari bekas lalu ni. Ini ringkas. Ibnu Syihab berkata, fa akhbarani man sami'a Jabir bin Abdullah. Orang yang dengar daripada Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku bahawa Jabir berkata, aku di antara orang yang merejamnya. Aku di antara orang yang merejamnya. Kami merejamnya di musalla, tempat sembahyang raya. Tempat sembahyang raya tu, situlah rejam dia. Apabila batu telah menyebabkan dia kesakitan, dia lari. Kami kejar dia, hambak dia di kawasan berbatu hitam. Kami rejam dia. Dengan sanad satu lagi lebih kurang lagu tu juga. Banyak sanad-sanad ni saja ni. Riwayat tu lebih kurang sama. Lepas tu riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia berkata, aku melihat Ma'iz bin Malik ketika dibawa dia kepada Nabi SAW, seorang lelaki yang rendah, bukannya tinggi, rendah jangan orangnya. Qasir, pendek, rendah orangnya. A'dal, tetapi ni otot dia ni bertokok-tokok. Maknanya gagah lah, orang kuat, sihat. A'dal itu maknanya otot-ototnya keras, pejal. Laisa alaihi rida, dia tak pakai selimut pun, jadi nampak tubuh dia. Dia bersaksi atas dirinya 4 kali bahawa dia berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takut. Dia kata, fala'allaka, kalau kita bahasa kata, kamu saja gitu senyap. Kamu takut, kamu maksudnya mu gini-gini saja kau, mu siung saja kau, mu gini-gini saja. Tapi dia kata gitulah, kalau kita bahasa kita, kamu patut senyap. Fala'allaka. Kalau kita terjemah ke bahasa Kelantan sedapnya, kamu gitu. Qala la, dia kata tidak. Demi Allah, sesungguhnya si malang ini telah berzina, kata dia. Si malang ini kata telah berzina, kata dia. Al-akhir itu maknanya terkemudianlah, terkebelakang, malai lah. Qala, perawi berkata, maka Nabi SAW pun rejam dia lah, suruh rejam. Kemudian Nabi pun berucap dengan katanya, ala, ingat, kata dia, setiap kali kita keluar pergi berperang fisabilillah, ada yang tidak pergi. Di balik belakang kita bunyinya seperti bunyi suaranya berbunyi seperti bunyi bapak kambing. Yang ni kambing catat, kata dia. Mereka memberi, dia memberi sedikit saja, sekali minum saja susu. Itu kuthbah tu mana sekali minum atau sedikit susu. Yang ni kepada sesiapa yang dia kehendakilah. Ama ketahuilah, demi Allah, kalau sesiapa daripada mereka itu aku dapat, mana kesnya jelas membuktikan dia itu berzina, la unakkilannahu anhu, aku akan hukum dia sehingga dia serik melakukan perbuatan seumpama itu. Dengan sanadnya
Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah lagi, dia kata dibawakan kepada Rasulullah seorang yang pendek, asy'ath, yang asy'ath, yang kusut lah, kusut rambut dia. Rambut dia tu kusut, rambut dia geser, rambut dia gitu. Zi adalat, tapi otot-ototnya pejal, kerah. Alaihi izar, dia pakai kain. Dia pakai kain. Dia telah berzina. Nabi SAW tolak dia, kembalikan dia 2 kali. Kemudian Nabi SAW pun suruh rejam, maka direjamlah dia. Nabi SAW pun kata lepas pada tu, berucap, setiap kali kita pergi berperang fisabilillah, ada orang, yang ni ada saja orang yang tak pergi, bunyi suara dia tu, suaranya berbunyi seperti suara bapak kambing, ataupun kambing jantan. Yamnahu ihdahunna, dia memberikan kepada seseorang perempuan al-kuthbah, sedikit susu. Sesungguhnya innallaha la yumakkinni min ahadin minhum, tidak Allah tidak Allah berikan aku kuasa menangkap mana-mana orang daripada mereka ini, melainkan aku akan hukumnya dengan hukuman yang menyerikkan dia. Ibnu Jubair kata dia, Nabi SAW suruh balik 4 kali, gitu, 4 kali. Dalam riwayat saya lagi ni 2 kali. Tu bezanya. Ada kata 2 kali, 3 kali, 4 kali, gitu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW kata kepada Ma'iz bin Malik, benar kau, betul kau ni, kau sampai kepada ku tentang kau. Jadi kita tengok ni kan, apa tadi mula-mula dia mengaku, lalu derah ni macam orang pergi royak. Tu kita akan bincang kemudian lah. Ni nak terjemah dulu, sekadar terjemah dulu. Betulkah apa yang sampai kepada ku tentangmu ni? Dia pun kata, apa yang sampai kepada kau tentang aku? Macam tak serupa dengan tadi kan. Qala, Nabi SAW kata, sampai berita kepadaku, mana aku dapat tahu bahawa kau telah menyetubuhi jariah fulan itu, gadis fulan itu, daripada keluarga fulan. Dia pun kata, ya. Perawi berkata, dia pun bersaksi 4 kali. Kemudian Nabi SAW pun perintahkan supaya direjam dia, maka direjamlah dia. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id bahawa ada seorang lelaki daripada Aslam, orang panggil dia Ma'iz bin Malik. Dia pergi kepada Rasulullah SAW. Dia kata, saya telah melakukan suatu perkara yang keji, oleh itu laksanakanlah hukum ke atas saya. Nabi SAW mengembalikannya beberapa kali. Perawi berkata, kemudian dia tanya, Nabi SAW tanya kaum dia, puak-puak dia. Mereka kata, kita tak ada nampak ada masalah apa-apa dia. Cumanya hak ni lah, kalau ada apa kita tahu. Illa annahu asaba syai'an, kecuali apa yang berlaku kepadanya ini, yang mana dia berpendapat dia tidak akan lepas daripada kesalahan dia ini, kecuali apabila dilaksanakan hukuman had ke atasnya, barulah dia berasa lepas. Ni hak lain kita tak aja tahu dia ada tak perkara tak molek. Gitulah orang ramai kata. Qala, perawi berkata, dia pun pergi kepada Nabi SAW. Fa amarna an narjumahu, Nabi SAW pun suruh kami rejam dia. Qala, perawi berkata, kami pun bawa dia pergi kepada Baqi' Al-Gharqad, nama tempat lah tu, tempat kubur, kawasan kubur pun ada juga situ. Qala fama awthaqna, perawi kata kami tak bengkah dia, tak ikat dia, kami tidak gali pun lubang, biar duduk dalam lubang gitu. Lepas tu tutup gitu, tak. Qala faramainahu bil azm, perawi berkata kami pun pekong dia lah dengan tulang, dengan tanah ke madar itu, tanah kerah tu, dan khazaf, mana tembikar. Ada. Qala fashtadda, perawi berkata dia pun lari. Washtadadna khalfahu, kami pun hambak dia lah, balik belakang dia, sehingga dia sampai ke dinding dekat kawasan berbatu hitam itu. Dia berdiri untuk kami, dia tegak betul situ. Dia tegak situ.
Kami pun pekong dia dengan batu besar, jalami dengan batu-batu besar ada di Harrah tu. Jadi batu-batu hatta sakata, sehingga dia senyap. Senyap, matilah maksudnya. Qala, perawi berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berucap. Pada waktu petang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setiap kali kita berangkat untuk berperang fi sabilillah, ada orang yang ketinggalan di belakang bersama-sama ahli keluarga kita. Bunyi suaranya seperti suara bapak kambing, kata dia. Alayya alla utiya birajulin, janganlah sapa orang-orang seperti ini kepada saya. Kalau sapa, saya akan hukum sehingga serik. Qala, perawi berkata, famastaghfara lahu wala sabbahu. Nabi SAW tidak beristighfar untuknya dan tidak juga maki marah kata apa-apa kepada Ma'iz. Tak, senyap gitu. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan lagi, dalam riwayat ni dia kata Nabi SAW diri pada waktu petang. Lepas pada tu dia puji-puji Allah. Kemudian dia kata amma ba'du fama balu aqwamin, sepada dia juga lebih kurang tu lah. Lepas tu dalam riwayat ni mengaku 3 kali, ada kata 4 kali gitulah. Lepas tu riwayat daripada Buraidah, dia kata Ma'iz bin Malik pergi kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, bersihkan aku. Nabi SAW kata, balik, pergi. Wahai hak ni, hai. Hai, kalau kita kata gitulah. Wahai hak tu kalau kita bahasa kita, hai, pergi, balik. Gitu. Wahai hak, irji', istighfar dengan Allah, kata dia. Taubat, kata dia. Dia kata gitu. Perawi berkata, dia pun pergi tak jauh, patah balik mari pula. Dia kata, wahai Rasulullah, bersihkan aku, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hai, pergi balik. Kata dia. Beristighfar kepada Allah, taubat kepadanya. Dia pun pergi tak jauh, perawi kata. Lepas tu dia mari pula. Dia kata, wahai Rasulullah, kata dia, bersihkan aku. Nabi SAW kata lagu tu juga. Sehingga pada kali yang keempat, bila dia kata gitu, Rasulullah SAW pun kata, bapa aku nak bersihkan kamu tu apa? Kenapa? Dia kata minaz zina, kerana zina. Rasulullah SAW pun tanya orang, dia gila ke? Orang perayak, dia tidak gila. Nabi SAW kata, dia minum arak ke? Ada seorang pergi hidu bau, fastan kahahu tu maknanya pergi dekat mulut tu, hidu bau mulut dia. Menghidu mulut dia tu. Dia tidak bau apa-apa bau arak. Perawi berkata, Rasulullah SAW berkata, zina. Dia kata iya. Nabi SAW perintahkan supaya direjam. Jadi orang ramai ni ada 2 golongan. Ada hak kata punah dia, laqad halaka, punah ranah dia, laqad ahatat bihi khati'atuh, kesalahan besar telah mengepungnya. Ada pula yang berkata, tidak ada taubat yang lebih baik lagi daripada taubat Ma'iz ini. Dia pergi kepada Nabi SAW, letak tangan dia di tangan Nabi SAW. Kemudian dia kata, bunuh aku dengan batu. Qala, perawi berkata, mereka 2-3 hari gitulah duduk dalam keadaan begitu. Kemudian Rasulullah SAW datang. Ketika mereka itu sedang duduk, Nabi SAW pun beri salam, kemudian duduk. Nabi SAW pun kata, istaghfiru li Ma'iz bin Malik, kamu istighfarlah untuk Ma'iz bin Malik. Perawi berkata, faqalu, sahabat-sahabat pun kata, ghafarallahu li Ma'iz bin Malik, semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik. Perawi berkata, Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya dia telah bertaubat dengan suatu taubat yang mana kalau dibahagikan di antara umat, satu kumpulan orang, satu umat, taubat itu boleh menampung mereka semua. Mana Tuhan terima taubat semua. Setara tu taubat dia. Qala, perawi berkata, kemudian mari seorang perempuan pula daripada Ghamid minal Azd, daripada Azd, orang Azd. Dia kata, wahai Rasulullah, bersihkan aku pula. Perempuan pula. Nabi SAW kata, pergi balik ni, istighfar kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya.
Perempuan tu pun kata, saya fikir engkau mahu berulang-ulang kali menyuruh aku pergi. Lepas tu datang pula. Apa lagu tu ni, kata dia. Nabi SAW pun kata apanya? Dia kata dia sudah mengandung kerana berzina. Nabi SAW kata, mu anti mu kah? Gitulah. Dia kata iyalah. Nabi SAW pun kata, nanti beraduk dulu, kata dia. Lepas pada tu ada seorang Ansar jaga dia sehingga melahirkan anak. Perawi berkata Nabi SAW pun dia pun pergi kepada Nabi SAW. Dia kata perempuan itu sudah beranak dah. Nabi SAW kata, takkan kita nak rejam dia, lepas tu biarkan anak dia kecil lagi, tak ada orang yang nak menyusukan dia. Faqama rajulun minal ansar, maka pada ketika itu ada seorang Ansar bangkit. Dia kata, biar saya lah uruskan anak dia tu, uruskan penyusuan anak dia tu, wahai Nabi Allah. Perawi berkata maka Nabi SAW merejamkannya. Nampaknya kita tak ada masa ni, kita kena berhenti sekat tu dulu. Kita sambung semula lah, insyaAllah. Kita sambung semula. Kita sambung insyaAllah minggu depan lah, kalau tak ada apa-apa. Wallahu a'lam.